Assalamualaikum dan salam sejahtera. InsyaAllah pada video kali ini saya ingin berkongsi dengan semua bahagian 3 dalam buku bahasa Jepun saya, iaitu tata bahasa asas. Bahagian 3 ni kita akan masuk kepada bentuk-bentuk kata kerja. Bentuk lampau, bentuk arahan, bentuk permintaan, bentuk negatif. Kita akan bincangkan bahagian-bahagian ini. Sebagai pendahuluan, kata kerja dalam bahasa Jepun akan berubah bentuk bergantung kepada penggunaannya. Berbeza dengan bahasa Melayu, di mana bahasa kita kata kerja tidak akan berubah, biarlah ianya dalam bentuk lampau ataupun akan datang ataupun permintaan, ianya sentiasa satu bentuk yang sama. Sebagai contoh, makan. Dah makan, belum makan, akan makan, tak nak makan. So makan tu sendiri tidak akan berubah. Tetapi dalam bahasa Jepun, kata kerja akan berubah mengikut penggunaan dia. Sebagai contoh, kata kerja ikimasu yang bermaksud pergi. Ikimasu apabila dalam bentuk akar, ianya akan menjadi iku. Dalam bentuk lampau, ianya akan menjadi ikimashita. Ini dalam keadaan kita menggunakan bentuk yang sopan. Dalam bentuk biasa pula, iaitu dalam bentuk tidak formal, ianya pula akan menjadi itta. Daripada ikimasu menjadi itta. Kemudian dalam bentuk permintaan pula, kata kerja ini akan berubah menjadi itte. Dan dalam bentuk arahan pula, ini akan menjadi ike. Ini akan menjadi ike. Hai. Ini akan menjadi ike. Untuk peminat anime, mesti akan dengar punya lah. Dalam anime akan adalah watak-watak mana yang akan menjerit ike. Ini maksud let's go ataupun go. Ini ialah ike ya. So, untuk memahami dan menggunakan bahasa Jepun dengan baik, kita hendaklah berupaya untuk menukar kata kerja ini kepada bentuk-bentuk yang sepadan dengan penggunaannya. Kalau bentuk lampau, kita hendaklah tukarnya kepada bentuk lampau. Dan untuk mengubahkan kata kerja ini kepada bentuk-bentuk yang sepatutnya, ada pula ketetapan ataupun rules yang perlu kita ikuti, dan rules ini, ketetapan-ketetapan ini berbeza mengikut jenis kumpulan kata kerja tersebut. So, di bawah ni saya ada tulis 3 jenis kata kerja dalam bahasa Jepun. Dalam buku ini ataupun dalam penerangan saya akan menggunakan nama V1, V2 dan V3 untuk ketiga-tiga jenis kata kerja. So, yang pertama V1. V1 ini ialah merupakan kata kerja yang berakhir dengan bunyi I sebelum mas. Bunyi I sebelum mas. Sebagai contoh, ikimasu, nomimasu, kaimasu. So yang berwarna merah ini ialah bunyi I daripada kolom I. Ki, mi, I. So bentuk ini ialah bentuk untuk kata kerja V1 yang tergolong dalam kata kerja V1. Seterusnya adalah grup V2. V2 ialah semua kata kerja yang berakhir dengan bunyi E sebelum mas dan kata kerja yang hanya mempunyai satu bunyi dari kolom I. So kalau kita tengokkan contoh di sini, ada tabe masa, de masa, mi masa dan juga ada I masa. Untuk dua yang pertama, tabe masa, de masa, ini ialah bunyi yang berakhir dengan kata kerja yang berakhir dengan bunyi E. Be, de. Dan juga kata kerja yang hanya mempunyai satu bunyi dari kolom I. Kalau kita tengok kat sini, sebelum bunyi mas ada mi masa. Sebelum bunyi mas hanya ada satu bunyi, iaitu I masa. So, mi masa, I masa ni ialah hanya ada satu bunyi saja sebelum mas, dan bunyi itu ialah bunyi I. So, mereka-mereka ini tergolong dalam V2. Seterusnya adalah V3. Terdapat 2 sahaja kata kerja yang tergolong dalam kumpulan V3, iaitu bentuk shimasu dan juga kimasu. Shimasu. Shimasu ni ialah bila kita letakkan kata nama dan kita tambahkan dengan shimasu. Dalam bahasa kita mungkin kita cakap belajar, itu ialah kata kerja. Kata nama dia mungkin pembelajaran. Pembelajaran. So dalam bahasa Jepun ni dia terbalik, kata nama tu dia pendek. Sebagai contoh, belajar benkyo. Benkyo ni ialah kata nama, tapi bila kita nak katakan ianya sebagai
kata kerja, nak menjadikan ini kata kerja, kita tambahkan shimasu di belakang. Benkyou shimasu, belajar. Shopping shimasu, pergi shopping. Apa lagi? Apa-apalah yang kata nama, bila kita tambahkan dengan shimasu di belakang, ianya menjadi kata kerja. Dan seterusnya ialah kimas. Kimas ni ialah datang. Kimas. So 2 ni saja yang termasuk dalam golongan kata kerja yang ketiga, V3.